أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشارفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sama-sama kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah taala. Seterusnya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan peluang nikmatnya Allah taala kurniakan kepada kita sehinggalah ke saat ini. Masih lagi diberikan nikmat kesihatan ke atas tubuh badan kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, antara masa lapang yang ada ini, antara maghrib dan isyak, dan sama-sama kita berkongsi beberapa perkara majlis ilmu ataupun perkara-perkara yang mendatangkan manfaat buat diri kita dan juga untuk orang lain insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung kita punya pengajian yang berkaitan dengan riwayat hidup Rasulullah ataupun sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang sirah berkait rapat dengan riwayat hidup Rasulullah, bermulanya daripada kelahiran Rasulullah sehinggalah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sejak daripada kecil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipelihara oleh Allah daripada sebarang perbuatan-perbuatan yang keji. Ya'simuhullahu tabaraka wa ta'ala ismatan min sigharih. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulullah daripada perkara-perkara keji, perkara-perkara maksiat sejak daripada kecil. Ya. Rasulullah tidak pernah melakukan kebiasaan perkara-perkara buruk jahiliah. Ya. Rasulullah sentiasa menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan keji. Ya. Di tengah kaum Quraisy tu tuan-tuan, kaum musyrikin ketika itu, Rasulullah dikenali sebagai seorang yang jujur dan juga amanah, iaitulah al-amin dan juga as-sadiq, ya, yang jujur dan juga yang amanah, yang berkata benar, ya. Tuan-tuan muslim muslimat sekalian, Rasulullah dijauhkan daripada perbuatan zina. Rasulullah juga dijauhkan daripada perbuatan menindas orang yang lemah. Rasulullah jauh daripada meminum arak, apatah lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali tuan-tuan. Sifat-sifat mazmumah, perkara-perkara keji ni Rasulullah dijauhkan, diselamatkan oleh Allah. Ya. Tuan-tuan muslim muslimat sekalian, sehinggalah suatu ketika bila mana Rasulullah berada di dalam rumah, ya, daripada rumah Rasulullah mendengar bunyi muzik ataupun parti pesta yang diadakan oleh bangsa Quraisy ketika itu. Kan biasa kan, contoh kalau kita sambut apa-apa perayaan kan, bunyi bunga api lah kan, ataupun bunyi gendang ke, bunyi muzik macam-macam lah. Begitulah Rasulullah daripada rumah dengar ada bunyi pesta kerajaan yang diperbuat daripada bangsa Quraisy, mereka buat.
maka terdetik di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa nak pergi tengok. Ni tuan-tuan, Rasulullah juga ada perasaan biasa macam kita, nak mencuba nak tengok kan. Maka terdetik dalam hati Rasulullah nak pergi tengok apa yang bangsa Quraisy ni duk buat, apakah aktiviti yang dia buat, seronok ke kan. Lalu tuan-tuan, bila mana terdetik sahaja di dalam hati Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tak jadi pi jauh daripada tempat-tempat maksiat, jauh daripada tempat-tempat yang lara yang tidak memberi manfaat. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada kecil, min sigharihi. Bila mana Rasulullah berusia 25 tahun tuan-tuan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyertai satu peperangan di antara Bani Quraisy dan juga Bani Qais. Boleh disebut sebagai antara peperangan yang besar juga yang disertai oleh Rasulullah ketika usia muda. Kerana Bani Quraisy ni tuan-tuan, dia ni macam bangsa induk. Dia duduk atas kan. Bawah dia tu adalah Bani Zuhrah, Bani Sa'ad, Bani Bakar. Macam-macam Bani lah dah. Maka tuan-tuan, peperangan tersebut dinamakan sebagai Harbul Fijar. Peperangan Fijar. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam peperangan tersebut Nabi ikut serta, turut serta membantu tentera Quraisy. Apakah tugasan Rasulullah ketika itu? Antara tugas Rasulullah di dalam peperangan tersebut, Rasulullah mengambil tombak dan anak panah yang dilemparkan oleh pihak musuh. Maka Rasulullah kutip tombak dan panah tersebut, maka diserahkan kepada tentera Quraisy untuk diserang semula pihak musuh. Maka itu adalah antara tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani tak Rasulullah? Berani tuan-tuan. Dalam usia yang sangat muda, 25 tahun tuan-tuan, sertai peperangan. Bila sebut pergi perang ni tuan-tuan, dia tak ada jaminan untuk balik rumah lah. Tak ada jaminan balik rumah. Sama ada hidup ataupun mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Itu dia. Bila tujuan peperangan tuan-tuan, sama ada hidup mulia ataupun mati syahid. Maka sifat berani yang ada pada Rasulullah bukanlah ada selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul, akan tetapi sebelum lagi, sejak kecil Rasulullah ada sifat yang berani. Subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada umur 25 tahun jugalah ketika itu Rasulullah meminang As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dalam kuliah lepas kita ada sebut tuan-tuan, setiap tahun As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dia akan cari satu pekerja ataupun dia tawarkan pekerjaan kepada sesiapa yang nak sertai jadi pekerja di bawah Khadijah. Yang Khadijah tuan-tuan, dia ni setiap tahun akan pergi berniaga ke Syam, tapi Khadijah dia bukan pergi, dia bos kan, dia duduk di HQ lah di Mekah kan, duduk di pejabat bos kan. Maka yang pergi berniaga di Syam adalah pekerja di bawahnya. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ketika itu As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dia tahu ada seorang pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam yang mahir dalam selok berniaga. Selok belok berniaga mahir, digelar sebagai Al-Amin, jujur, dan juga digelar sebagai As-Sadiq, amanah. Tuan-tuan muslimat sekalian, bila mana As-Sayyidah Khadijah dia tahu pemuda yang bernama Muhammad ni ada sifat sedemikian, ada kemahiran berniaga, mahir, maka tawaran tersebut ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah terima tuan-tuan tawaran tersebut, pekerjaan tersebut Rasulullah terima. Akan tetapi Rasulullah tidak tahu sebenarnya Khadijah ni dia ada plan yang kedua, iaitu dia ingin menilai benarkah pemuda yang bernama Muhammad ini As-Sadiq, Al-Amin, dan juga mahir dalam selok berniaga, sebelum dia pergi bagi tahu kepada Abu Talib yang dia minat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia test dulu tuan-tuan calon suami dia. Kan? Calon suami dia pergi test dulu. Siapakah As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid? Khadijah ni di tengah kaum-kaumnya dikenali sebagai seorang wanita yang sangat mulia, tinggi budi pekertinya, juga luas pandangan. As-Sayyidah Khadijah juga merupakan seorang bekas janda. Suami dia bangsa Quraisy yang bernama Abu Halah. Ni sejarah ataupun biodata As-Sayyidah Khadijah. Merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat hebat. Harta dia tuan-tuan ketika itu
1/10 kekayaan Mekah adalah milik As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah ni. Tuan-tuan, dahsyat. Khadijah ni bukan orang biasa. Ya. Ahli perniagaan. Ahli perniagaan. Kaya. Banyak harta yang dimiliki oleh As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Bila mana Rasulullah menerima tawaran menjadi wakil Khadijah untuk berniaga di Syam, maka ada seorang lagi staf lelaki As-Sayyidah Khadijah ikut turut serta bantu Rasulullah. Dia ni seorang lelaki digelar sebagai Maisarah. Maisarah ni bukan nama dia tuan-tuan. Maisarah ni adalah maksudnya pemudah cara. Ya, maka selain dia membantu Rasulullah, antara tugas lain Maisarah ni tuan-tuan, dia adalah menjadi spy Khadijah. Ya, subhanallah. Khadijah hantar Maisarah ni untuk lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia duduk dengan Rasulullah, duduk berbulan-bulan dengan Rasulullah tuan-tuan, berniaga di Syam. Perjalanan Mekah ke Syam tuan-tuan, perjalanan jauh, hampir 1000 km perjalanan. Subhanallah. Ya. Maka bila dia duduk lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia rasa terpikat tuan-tuan dengan budi pekerti Rasulullah, dengan akhlak peribadi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengucapkan terima kasih, bagaimana Rasulullah menawarkan harga barangan yang berpatutan, bagaimana Rasulullah menjual barangan-barangan yang baik, yang tak baik, yang tak elok Rasulullah simpan di belakang. Ya, maka tuan-tuan, apa yang dilakukan setiap gerak-geri Rasulullah diperhati oleh Maisarah tadi ni. Bukan nama dia tuan-tuan, tapi kita gelarkan sebagai Maisarah, pemudah cara. Jadi tuan-tuan, bila habis saja berniaga di Syam berbulan-bulan, balik pulang ke rumah, balik pulang ke Mekah, balik ke tempat asal dia tuan-tuan, keuntungan yang dibawa pulang oleh Rasulullah berlipat kali ganda. Subhanallah. Hebat Rasulullah dalam selok-belok perniagaan. Jadi tuan-tuan, bila Maisarah ni balik pulang juga ke Mekah, apalagi dia pergi jumpa dengan bos dia As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, maka dia melaporkan kepada Khadijah tentang bagaimana apa yang dilihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, dengan akhlak peribadi Rasulullah membuatkan As-Sayyidah Khadijah dengan secara tidak langsungnya pergi jumpa Abu Talib, bagi tahu yang Khadijah ni berkenan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berkenan tuan-tuan, Abu Talib mewakili baginda Nabi SAW pergi masuk Minang As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Islam tuan-tuan, Khadijah ni ramai dah orang masuk Minang. Orang-orang terpengaruh, orang hebat kenamaan bangsa Quraisy ramai dah masuk Minang. Pergi masuk Minang Khadijah ni. Akan tetapi As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid menolak pinangan mereka yang lain ini. Kerana apa? Kerana menyimpan perasaan terhadap seorang pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita tuan-tuan bagaimana As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid boleh berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Khadijah ini adalah manusia yang sangat beruntung kerana dia adalah wanita pertama yang dikasihi oleh Rasulullah. Wanita pertama yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perkahwinan Rasulullah dengan As-Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak pernah berpoligami. 7 orang anak Rasulullah, 6 daripadanya adalah hasil perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah. Yang lagi seorang tuan-tuan hasil perkahwinan dengan isteri yang lain yang bernama Maryah Qibtiyah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, As-Sayyidah Khadijah wanita paling beruntung buat selama-lamanya. Subhanallah. Hebat tuan-tuan, As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menjelang umur Rasulullah 35 tahun. Tuan-tuan kena ingat, kita kena ingat antara lingkungan umur Rasulullah 35 tahun hingga 40 tahun adalah detik-detik ataupun saki-baki umur Rasulullah saat-saat nak menerima wahyu pertama, dilantik menjadi seorang rasul secara rasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dilantik menjadi rasul umur 40, wahyu pertama turun. Iqra surah Al-Alaq tu. Umur 35 ke 40 ni adalah detik-detik umur Rasulullah menerima nak tunggu ataupun nak menerima wahyu lantikan secara rasmi menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat. Baik. Ketika Rasulullah berumur 35 tahun, Mekah ketika itu tuan-tuan telah
dilanda banjir, hujan lebat, banjir besar tuan-tuan, menyebabkan antara struktur utama binaan Kaabah ni terpaksa dirobohkan sebab rosak, terpaksa dirobohkan dan dibina semula. Ya. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, Mekah ni sejak zaman daripada dulu sampailah sekarang ni zaman moden, kalau hujan tuan-tuan pasti banjir. Ya. Pasti banjir tuan-tuan. Ya, subhanallah. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, ni saya pernahlah duduk sembang dengan kawan-kawan yang mutawif. Ni cara fikir mereka ni lain macam kita tuan-tuan. Kita ni orang yang jarang pi buat umrah, pi tawaf kan, kita jarang-jarang pi ni. Kita kalau boleh nak pi tawaf dalam keadaan seronok kan, dalam keadaan cuaca baik, tak ada apa-apa gangguan, dipermudahkan segalanya kan. Tetapi bila sembang dengan depa tuan-tuan mutawif ni tuan-tuan, sebab depa dah biasa dengan keadaan begitu, sampai depa kata kalau boleh lah tu, ana ni nak tawaf keliling Kaabahnya keadaan banjir. Maksudnya nak berasa tawaf dalam keadaan ada air tuan-tuan. Subhanallah ni. Cara fikir mereka dah lain macam kita tuan-tuan. Maksud tuan-tuan, kalaulah dipilih oleh Allah, tawaf keliling Kaabah tu dalam keadaan hujan, dapatlah mereka merasa tawaf dalam keadaan banjir. Maksudnya bukan banjir besar tuan-tuan. Maksudnya kaki sampai tahap berkulali ke apa ke, nak merasa pengalaman. Sebab dah biasa sangat pi dalam keadaan biasa. Subhanallah. Beza dengan kita ni yang mutawif ni. Tapi tak tahulah mutawif yang ikut lain macam mana kan. Kalau saya sembang dengan 2-3 orang kawan tu, dia kata gitulah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, Mekah ni memang hujan dia akan naik air walaupun sedikit. Maksudnya siapa yang dipilih oleh Allah tu, dia akan tawaf dalam keadaan hujan lah, air bertakung. Jadi tuan-tuan, bila mana struktur utama Kaabah ni rosak, terpaksa dirobohkan dan dibina semula, maka pimpinan Quraisy tuan-tuan, depa ni bermesyuarat. Depa duk meeting, buat satu meeting. Betul ke kita ni nak robohkan Kaabah ni, nak bina semula, betul ke? Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka takut azab Allah Ta'ala turun pada mereka. Kerana apa? Kerana peristiwa tentera Abrahah datang ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Maka Allah Ta'ala menghantar burung ababil menyerang mereka. Peristiwa tersebut dilihat oleh kebanyakannya bangsa-bangsa Quraisy ketika itu. Mereka menjadi saksi. Kenapa mereka tahu tuan-tuan? Kaabah ni milik Allah, mereka tahu. Untuk sahadut pelik. Kaabah ni mereka tahu milik Allah. Memang daripada dulu disebut sebagai Baitullah. Kaabah ni, Baitullah. Jadi mereka tahu, kalau ada sesiapa yang nak merosakkan Kaabah, nak serang Kaabah, maka bala Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Ni mereka tahu. Maka mereka mesyuarat, betul ke kita nak robohkan sebahagian Kaabah ni, betul ke? Sebab peristiwa buruk ababil itu tuan-tuan memberi satu pengajaran kepada mereka, kerana mereka saksikan bangsa Quraisy majoritinya melihat keadaan tersebut. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, salah seorang pimpinan Quraisy kata, tak apa, kita ni berniat baik, kita bukan nak robohkan terus, kita nak robohkan, kita nak bina semula. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebahagian bangsa Quraisy tuan-tuan, mereka cuba untuk merobohkan struktur utama yang rosak, mereka cuba robohkan. Dan ketika itu tuan-tuan, tidak ada apa-apa bala yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka teruskan merobohkan binaan tersebut dan mereka bina semula Kaabah, binaan Kaabah tersebut seperti asal. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cerita ni masyhur tuan-tuan, masyhur. Jadi bila siap binaan Kaabah kan, bentuk segi empat tu kan, memang asal-asal sejak zaman Nabi Ibrahim bina dulu, memang lagu tu lah bentuk dia. Jadi tuan-tuan, sampailah saat untuk memindahkan batu Hajarul Aswad ke tempat dia, ke sarang dia, salah satu sudut binaan Kaabah. Maka tuan-tuan, telah berlakunya satu pertembungan yang boleh dikata sebagai dahsyat antara pimpinan-pimpinan Quraisy ketika itu. Subhanallah. Sebahagian Quraisy tuan-tuan, mereka dah balik ke rumah buat persiapan untuk berperang sampai tahap begitu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sebahagian pimpinan Quraisy, mereka rasa mereka lah yang paling layak untuk mengalihkan batu Hajarul Aswad. Mereka tahu batu Hajarul Aswad ni adalah batu yang mulia. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, mereka tahu batu Hajarul Aswad ni adalah batu yang mulia, dan batu Hajarul Aswad ini bukanlah batu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, akan tetapi ia adalah seketul batu yang besar yang dibawa turun daripada syurga oleh malaikat Jibril. Ketika mana binaan kali pertama yang dibina Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam,
Ketika itu tuan-tuan, siap saja binaan Kaabah, Nabi Ibrahim bagi tahu anak dia, wahai Ismail, kamu pergi cari apa-apa batu ataupun tanda untuk diletakkan di salah satu sudut bahagian Kaabah untuk dijadikan tanda untuk bermulanya tawaf di keliling Kaabah. Maka Nabi Ismail cari tuan-tuan. Maka dia jumpa satu ketul batu yang dibawa turun oleh malaikat Jibril daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, batu tuan cerah, terang benderang, bersinar-sinar batu yang dibawa turun oleh syurga Allah Taala tu, yang dibawa oleh malaikat Jibril turun daripada syurga, bercerah, bersilau-silau tuan, sinaran dia batu ni dalam bentuk asal ketulan besar. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, yang kita duk tengok sekarang batu Hajar Aswad yang ada di Kaabah tu adalah merupakan antara serpihan batu Hajar Aswad saja, antara serpihan. Ketulan besar tuan-tuan dah tak ada dah. Zaman Rasulullah waktu tu ada lagi ketulan besar, tetapi tuan-tuan dia sudah tidak bercahaya. Maka ijtihad para ulama kata mungkin batu tu dah begitu lama, berpuluh tahun, beribu tahun dah lama, ataupun sentuhan manusia yang berdosa dan juga lain-lain. Ini adalah antara ijtihad para ulama, wallahu alam. Kenapa dia dah tak bersinar, wallahu alam. Tapi asal-asal bentuk batu Hajar Aswad ni dia ketulan besar, bersinar, cerah, terang benderang. Tetapi zaman Rasulullah SAW sudah tidak lagi bercahaya ketika itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila mana duk berbalah tuan-tuan nak pindahkan batu Hajar Aswad tersebut, maka salah seorang pimpinan Quraisy pun kata, tak apa, kita tak usah duk gaduh. Kita tunggu mana-mana manusia pertama yang memasuki ke Masjidil Haram, maka dialah yang akan buat keputusan siapa yang lebih layak untuk memindahkan batu Hajar Aswad tersebut. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menggerakkan satu orang pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya manusia pertama yang memasuki Masjidil Haram ketika itu. Subhanallah tuan-tuan. Bila mana Rasulullah masuk tuan-tuan, apa kata pimpinan Quraisy? Hadza Muhammad. Muhammad ni kalau dia masuk tak apa, kalau dia buat keputusan untuk kita, siapa yang berhak untuk alihkan batu Hajar Aswad, tak apa, kami dengar, kami ikut. Ketika itu tuan-tuan, dapat kita lihat bagaimana tingginya marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hormatnya pimpinan Quraisy kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tuan-tuan. Rasulullah digelar sebagai Al-Amin, Rasulullah digelar sebagai As-Sadiq, Rasulullah sangat menghormati orang tua, Rasulullah sangat berlaku adil, Rasulullah sangat bijak dalam membuat satu-satu keputusan. Subhanallah. Itu dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ni saja terfikirlah. Kalaulah Allah Ta'ala datangkan manusia pertama yang masuk ke Masjidil Haram ini adalah selain daripada Rasulullah, boleh jadi peperangan yang besar di antara pimpinan Quraisy akan berlaku tuan-tuan. Akan berbalah lebih teruk lagi. Subhanallah. Contohlah macam kita kan, dalam komuniti kita, dan kita tahu ni orang keliling kita ni, kita tahu dia ni lebih kurang macam mana kan. Contohlah. Contoh. Nak masuk lagi dalam pintu tu, kita tengok siapa manusia pertama yang akan masuk ni. Contoh saya bagi, yang masuk dan waktu imam. Tak apa, kalau imam punya keputusan tak apa, kita ikut. Kalau orang lain yang masuk, dia ni pun lebih kurang macam aku ya. Contoh saya bagi tahu maka bila mana selain yang masuk itu adalah selain daripada Rasulullah, maka mereka mungkin jadi berbalah. Sebab apa? Mereka tidak percaya pada orang lain, akan tetapi mereka percaya pada pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana Rasulullah masuk tuan-tuan, ada riwayat dikatakan Rasulullah membentangkan serban, ada kata ridak Rasulullah, tak apalah tu khilaf. Yang pasti Rasulullah bentangkan satu kain. Maka tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, Rasulullah minta pemimpin utama Quraisy ni pegang setiap bucu. Contohlah pimpinan utama ketika itu kan, zaman sekarang contohlah Datuk duk pegang satu bucu hat ni kan. Contoh Datuk Seri kat sini, Tan Sri sini, Tun hat sini. Contoh saya bagi tahu, mudah faham. Pimpinan Quraisy ketika itu adalah orang-orang besar, orang hebat. Maka Rasulullah mengarahkan, tak apa, ambil seorang satu bucu, bawa sampai satu tempat, salah satu sudut Kaabah untuk diletakkan Hajar Aswad tersebut.
Maka Rasulullah sendiri yang angkat batu Hajar Aswad, maka letakkan di tempat asalnya. Subhanallah. Begitu mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tuan-tuan, pimpinan-pimpinan Quraisy yang asal-asal duk gaduh, duk berebut siapa nak angkat, siapa lebih layak tuan. Depa tak cakap apa. Tuan-tuan boleh bayang tak? Contoh kita duk berebut satu benda, tiba-tiba yang main orang imam main datang jom pergi letak tempat tu. Tuan-tuan berasa pasti akan, kalau kita sekarang lah, pasti akan ada cakap belakang ni. Aku punyalah duk berebut ni kan. Senang-senang aja Muhammad ni letak contoh. Tetapi tuan-tuan, saya cuba cek semula buku-buku sirah, tanya-tanya rujukan-rujukan. Tak ada pun seorang yang mengatakan ataupun cakap belakang kepada Rasulullah SAW kerana menghormati dan menyenggani Rasulullah SAW. Hebatnya Rasulullah ketika umur muda, 35 tahun ketika itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kebijaksanaan Rasulullah ketika usia muda, yang tidak ada pada orang lain, yang sentiasa ingin mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Ini adalah sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam lingkungan umur yang sama, antara 35 ke 40 juga, telah berlakunya satu perjanjian yang dinamakan Sumpah Hilful Fudul. Tuan-tuan pernah dengar tak? Hilful Fudul. Baik. Sumpah Hilful Fudul ni tuan-tuan, Hilful Fudul, dia adalah satu ikrar ataupun perjanjian yang dibuat oleh sebahagian orang Quraisy, termasuk juga beberapa orang pimpinan Quraisy yang baik. Mereka berjanji buat satu perjanjian untuk membela hak-hak orang yang dianiaya ataupun orang yang dizalimi. Satu ketika tuan-tuan, ketika itu ada seorang badui, dia datang daripada Bani Zubaid. Bani Zubaid tuan-tuan, tak silap saya dia terletak berdekatan dengan Yaman, tak silap. Bani Zubaid. Dia main asal daripada Bani Zubaid. Dia datang ke Mekah. Sampai ke Mekah tuan-tuan, dia nak berniaga, dia bawa barang dagangan. Sampai ke Mekah nak berniaga. Sampai saja di Mekah, dia terjumpa dengan antara pimpinan utama Quraisy ketika itu yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il siapa tuan-tuan? Dia adalah merupakan ayah kepada Amr ibn Al-As. Nah, kalau tuan-tuan biasa dengarlah nama Amr ibn Al-As, maka Al-As ibn Wa'il adalah bapa dia. Antara pimpinan utama Quraisy ketika itu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Al-As ibn Wa'il tuan-tuan, bila jumpa dengan orang Baduin tadi ni, maka dia tengok barang dagangan orang Baduin ni, dia pergi beli semua. Semua sekali dia pergi beli. Maka orang Baduin tadi, dia seronok. Siapa tak seronok kan? Kita pun seronok, barang jualan kita habis, semua orang beli kan? Maka Az-Zubaidi tadi ni, orang Baduin tadi tuan-tuan, dia pun seronok. Maka tuan-tuan, bila mana Al-As ibn Wa'il beli semua barang dagangan dia, sampai ke esok hari tuan-tuan, 1 sen pun dia tak bayar pada orang Badui tersebut. Subhanallah. Maka orang Badui tadi tuan-tuan, dia pun duduk geram juga. Dia punya penat-penat bawa barang dagangan yang banyak mai daripada Zubaid tadi ni, pergi ke Mekah. Hasil titik peluh dia semua barang dagangan ni. Sampai Mekah kata nak beli, tiba-tiba nak ambil percuma. Siapa tak geram? Kita pun geram kan. Allahu Akbar. Tak mau bayar 1 sen pun sampai keesokan harinya. Tapi tuan-tuan, Az-Zubaidi tadi ni, orang Badui tuan-tuan, dia tidak berputus asa. Maka dia berjumpa dengan beberapa lagi antara pimpinan Quraisy ketika itu. Nak minta tolong, nak minta bantuan. Maka bila dia jumpa seorang-seorang tuan-tuan, satu persatu kan, seorang demi seorang dia pergi jumpa, minta tolong. Maka pimpinan-pimpinan utama antara ni tuan-tuan, pimpinan ni dia tanya balik pada orang Badui ni, engkau ni ada masalah dengan siapa? Maka jawab orang Badui itu, aku ada masalah dengan Al-As ibn Wa'il. Maka tuan-tuan, bila dengar sahaja nama Al-As ibn Wa'il, dia pun surrender tuan-tuan, angkat tangan. Kalau engkau ada masalah dengan Al-As ibn Wa'il, aku tak boleh bantu. Dia ni orang hebat, terpengaruh, banyak kabel. Contohlah kan zaman kita sekarang, banyak kabel. Polis orang dia, SPRM orang dia, bomba orang dia, semua contohlah kan. Ni contoh nak bagi tahu. Maksudnya Al-As bin Wa'il ni bukan orang sebarangan. Maka dia pun tak mau masuk campur, tak mau tolong, tak boleh buat apa. Al-As bin Wa'il ni hebat, orang terpengaruh. Subhanallah. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, Az-Zubaidi ni tadi, orang Baduin tadi, dia pergi cari lagi. Sampailah dia berjumpa dengan Rasulullah dan juga seorang lagi orang Quraisy yang bernama Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an.
Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyaksikan suatu perjanjian di rumah Abdullah ibn Jud'an yang seandainya sekarang ini ketika Islam, jika aku diminta untuk sertai perjanjian tersebut, pasti aku akan ikut. Ni kata Rasulullah. Maksudnya tuan-tuan, jika ada mana-mana pakatan ataupun komuniti yang ingin menegakkan kebenaran, maka wajib kita ikut tuan-tuan, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka ini berjanji untuk mengembalikan semula hak-hak orang yang teraniaya kepada pemiliknya, agar orang yang zalim tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lemah. Tuan-tuan, inilah waktu muda Rasulullah sertai satu pakatan ataupun mudah faham, satu NGO yang membantu orang dalam kesusahan ataupun yang dianiaya ataupun yang dizalimi. Ni umur muda Rasulullah dipenuhi dengan perkara-perkara yang sedemikian. Maka tuan-tuan, bila mana pakatan-pakatan yang dibuat oleh Rasulullah dan juga Abdullah ibn Jud'an yang dinamakan sebagai Sumpah Hilful Fudul ni, maka tuan-tuan muslim muslimat sekalian, maka mereka ni secara serentak menyerang. Depa pi rumah Al-As bin Wa'il tuan-tuan, depa pi gertak. Tuan-tuan muslim muslimat sekalian, Abdullah ibn Jud'an ni adalah antara pimpinan Quraisy yang baik. Contohlah kan, dalam mana-mana pertubuhan ke, NGO ke, komuniti kita kan, dalam ramai-ramai yang jahat tu pasti ada 2-3 orang yang baik, kan? Ini biasa, semua tempat begitu. Dalam kita tengok tempat orang jahat ni pasti ada 2-3 orang ataupun sebahagian segelintir dalam komuniti kumpulan tersebut pasti ada yang baik. Maka Abdullah ibn Jud'an itu adalah salah satunya. Maka bila depa pergi serang ramai-ramai, pergi gertak Al-As bin Wa'il tuan-tuan, menyebabkan Al-As bin Wa'il dia rasa takut dan gentar, menyebabkan dia terpaksa membayar bayaran kepada Zubaidi tadi ni, orang Badui ni. Subhanallah. Tengok penting tuan-tuan kesatuan umat Islam. Bila mana kita bersatu tuan-tuan, orang yang nak menentang Islam dia akan jadi takut. Seperti mana yang dilakukan oleh perjanjian ataupun kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah dan juga sebahagian masyarakat Bani Quraisy yang dinamakan sebagai Sumpah Hilful Fudul. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ketika umur begitu juga tuan-tuan, Rasulullah sudah mula menyendiri di Gua Hira, di Gua Hira. Maka tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dalam seminggu sekali lebih kurang gitu tuan-tuan, Rasulullah akan naik ke Gua Hira di Jabal Nur, naik di Gua Hira. Maka Rasulullah akan duduk bersendirian di sana. Sekali-sekali tuan-tuan akan turun ke bawah, melaksanakan tanggungjawab yang ada. Rasulullah merupakan seorang ayah, Rasulullah merupakan seorang ketua keluarga, Rasulullah adalah merupakan seorang suami. Maka dalam masa Rasulullah duduk menyendiri tu tuan-tuan, Rasulullah turun juga ke bawah untuk melaksanakan tugasan-tugasan dan tanggungjawab seperti biasa. Tuan-tuan muslim muslimat sekalian, siapa pernah daki Jabal Nur atau pergi Gua Hira? Saya pernah naik dah tuan-tuan. Tapi saya naik belah malam. Naik belah malam dia tak terasa tinggi sangat. Jabal Nur bagi saya lah, bagi Jabal Nur walaupun kita tengok tinggi tapi dia tak berapa tinggi tuan-tuan. Sebab saya pernah daki Gunung Tursina di Mesir. Tursina, gunung di Sinai tuan-tuan. Tursina tuan-tuan lagi tinggi, tempat Nabi Musa duduk berkhawat dengan Allah Ta'ala tu kan. Gunung Tursina ni subhanallah tuan-tuan, naik jam 12 malam sampai tu subuh. Ni biasa kalau depa pi siapa-siapa lah pi rombongan pi Mesir daki Gunung Tursina di Sinai tu tuan-tuan, biasa akan naik belah malam. Sebab sampai di puncak, kalau timing cantik, kita boleh tengok ni matahari terbit tu cantik tuan-tuan, subhanallah. Kebanyakan gitulah. Dan daki Gunung Tursina tuan-tuan selalunya waktu musim sejuk. Kalau ada rezeki juga tuan-tuan, di atas sana ada salji. Waktu saya daki tuan-tuan, dapatlah merasa salji kan. Dapat merasa salji duduk tepi-tepi gunung tu kan, nampaklah kita pegang sikit, subhanallah. Sejuk tuan-tuan. Kita naik Gunung Tursina tuan-tuan, nak kata sejuknya kat atas tu sampai kita kena jaga wuduk ni. Nak daki daripada kaki bukit ni, gunung ni sampai ke atas jaga wuduk. Tak mau buat air kecil, air besar tak mau. So apa tuan-tuan? Nak jaga wuduk, ambil air wuduk kat atas tuan-tuan, kena sikit air, subhanallah tak boleh tahan. Subhanallah, kalau kita buat air kecil tuan-tuan, sakit, dia rasa sakit sampai tahap tu. Di puncak Gunung Tursina tu, subhanallah. Maka kita jaga wuduk sampai ke atas.
Ya, Allahu Akbar. Tapi dalam perjalanan kita standby juga air mineral dalam botol kan. Kita standby nak ambil wudu ataupun nak buang air kecil dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, daki Jabal Nur ni dia tak penat sangat. Lebih kurang dalam sejam setengah gitulah kot. Sampailah puncak. Di atas sana tuan-tuan, ada satu gua Hira tempat Rasulullah duduk. Memang muat-muat untuk seorang saja. Kalau tuan-tuan biasa pergi lah, pernah pergi. Memang tempat untuk seorang saja, tempat Rasulullah duduk. Ketika itu tuan-tuan, dan di situlah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kali pertama. Dilantik menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, sejak kecil Rasulullah ni tak pernah berharap pun nak jadi seorang nabi, tak pernah. Tidak pernah terdetik di dalam fikiran Rasulullah akan menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Rasulullah ini adalah seorang yang bersifat ummi. Ummi Rasulullah tuan-tuan bukanlah satu kekurangan, bahkan ia merupakan satu mukjizat. Ya. Apa dah sifat ummi tuan-tuan? Tidak reti membaca, tidak reti menulis. Ini Rasulullah sejak kecil. Kita lihat satu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tarju ay yulqa ilaikal kitab illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin. Apa kata Allah Taala? Dan kamu tidak berharap Al-Quran ini diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Tetapi ia adalah rahmat daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi penyokong orang kafir. Ini kata Allah. Nak bagi tahu, Rasulullah tidak pernah berharap Al-Quran, mukjizat yang agung itu turun pada dia. Tidak pernah berharap. Rasulullah pun tak tahu dia jadi Nabi, tuan-tuan. Tak tahu. Ya? Subhanallah, tak tahu. Ya? Maka tuan-tuan muslimat sekalian, Al-Quran ini turun kepada Rasulullah adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dirasai oleh segenap lapisan manusia, makhluk. Bahkan haiwan pun dapat merasai rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ini sebagai seorang yang bersifat ummi, yang tidak tahu membaca maupun menulis. Hikmah dia apa tuan-tuan? Hikmah dia adalah agar Rasulullah tidak dituduh sebagai seorang yang mengarang ataupun yang mengada-adakan wahyu oleh musuh-musuh beliau. Ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat kisah Rasulullah pergi ke Syam bersama bapa saudaranya Abu Talib nak pergi berniaga. Ya. Dalam perjalanan menuju ke Syam tu kan Rasulullah singgah di satu tempat, satu kota Busra yang bernama Busra. Di sana tuan-tuan Rasulullah berjumpa, bukan Rasulullah nak berjumpa pun, kan? Tetapi Bahira, seorang alim Nasrani, rahib Kristian, nama dia Bahira. Bahira tuan-tuan dia pelawak kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib ketika itu dia nak jamu makan. Maka ketika itu tuan-tuan, Bahira ni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur Rasulullah lebih kurang dalam 8, 9, 10 tahun gitu. Ya. Maka tuan-tuan, orientalis barat, jahat dan liciknya mereka ni tuan-tuan, depa mengatakan agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang dianuti oleh kita sekarang ini adalah ajaran yang dibawa oleh Bahira tadi ni. Ya. Maka tuan-tuan, sifat ummi yang ada pada Rasulullah, tidak reti membaca, tidak reti menulis sejak kecil, menolak dakwaan fitnah tersebut secara mentah-mentah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan hikmah sifat ummi yang ada pada Rasulullah tuan-tuan. Orang kafir ni tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh Rasulullah mengarang kitab, iaitulah Al-Quran ataupun wahyu, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan engkau tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab sebelum Al-Quran ini. Ya? Engkau ni kembali kepada Rasulullah. Dan engkau tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab sebelum Al-Quran ini. Dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang kafir yang menentang kamu akan merasa ragu-ragu. Tengok tuan-tuan, besar hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ni sebagai seorang ummi yang tak reti membaca, yang tak reti menulis. Ingat tuan-tuan,
Ini bukan satu kekurangan pada Rasulullah. Dia adalah merupakan satu mukjizat yang besar juga. Mukjizat Rasulullah ni banyak, tuan-tuan, beratus. Mukjizat Rasulullah ni, ya, yang kita selalu duk tahu yang masyhur Al-Quran, ya, ataupun sifat umi ada pada Rasulullah, ya, ataupun peristiwa Isra' Mi'raj, itu juga adalah merupakan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam tajuk Rasulullah dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun, tuan-tuan. Saya teringat satu kisah Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ini adalah seorang yang rajin bersedekah. Rajin sedekah. Kalau nak cerita tentang sedekah ni, tuan-tuan, dia memerlukan satu tajuk perbincangan yang agak besar. Kerana apa? 8 pintu syurga, salah satunya adalah babu sadaqah, pintu sedekah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, setiap daripada kita ni kan, saya termasuklah juga tuan-tuan semua kan, kita akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala mengikut amalan mana yang paling banyak kita beramal. Ada orang, tuan-tuan, dia sakit, dia baca Quran kurang, tetapi sedekah dia hebat di sisi Allah, maka dia akan memasuki syurga Allah melalui babu sedekah. Ada orang sedekah dia sikit, Al-Quran dia sikit, puasa dia kurang, tetapi salat dia ikhlas, hebat, khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya, kita akan memasuki ke syurga Allah mengikut amalan apa yang paling banyak kita beramal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang soleh yang bernama Abu Mirsad. Ya, yang bernama Abu Mirsad. Dia ni, tuan-tuan, tidak akan meninggalkan walaupun sehari dalam hidup dia untuk bersedekah walaupun dia tahu dia miskin. Ya. Sampai satu ketika, tuan-tuan, dia nak sedekah, tak ada harta dah di tangan. Maka dia balik pulang ke rumah, dia dapati ada sebiji bawang yang ada di dalam rumah. Maka dia ambil bawang tersebut lalu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hebat, tuan-tuan. Ini sedekah orang soleh. Ya, subhanallah. Jadi, tuan-tuan, kita bagi masuk waktu azan dah. Kita bagi azan lalu isyak dahulu. Sekali kita masuk sebagai pengakhiran ataupun penutup insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung sikit lagi sekali kita sebagai penutup insya-Allah. Orang soleh yang bernama Abu Mirsad ni, tuan-tuan, sampai tahap bila tak ada harta di tangan, dia balik ke rumah yang jumpa sebiji bawang sahaja. Maka dia ambil bawang tersebut lalu dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jauh beza dengan kita, tuan-tuan, termasuk diri saya. Kadang-kadang RM100 dalam poket ada, tuan-tuan, dalam dompet kita ada, kita duk jaja cerita kat orang kita tak ada duit. Ya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, juga baginda Nabi SAW, tidak pernah menetapkan kadar bayaran untuk memulakan sedekah. Ya? Ke tuan-tuan ada pernah jumpa lah hadis Nabi ke Al-Quran? Saya tak pernah jumpa lagi, tuan-tuan. Ya? Maka tuan-tuan muslim muslimat sekalian, sejak Nabi Adam sehinggalah manusia saat ini, manusia ataupun insan yang paling banyak bersedekah di jalan Allah adalah junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, para sahabat pernah tak cerita tentang sedekah Nabi? Pernah. Ya, kata Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah ini adalah merupakan manusia yang paling pemurah di kalangan kami, kata Ibnu Abbas. Ya, subhanallah. Kita mungkin jarang dengar tentang sedekah Rasulullah. Yang kita selalu duk dengar, tuan-tuan, sedekah para sahabat. Antaranya Abdul Rahman bin Auf, antaranya Saidina Abu Bakar. Kan? Satu ketika dalam satu peperangan, Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk bawa seluruh harta yang dia ada. Maka ketika itu, tuan-tuan, yang paling banyak harta dibawa oleh Saidina Abu Bakar. Sehingga Rasulullah tanya pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk anak dan isteri kamu?" Maka jawab Abu Bakar, "Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul." Ya? Akan tetapi, tuan-tuan, Saidina Abu Bakar ni tanam tanaman, tanah dia, haiwan ternakan di rumah masih lagi ada. Berbeza dengan sedekah dan infak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah kata Rasulullah sedekah semua harta dia, maka yang tinggal di rumah adalah air kosong semata-mata. Subhanallah, tuan-tuan. Dalam satu peristiwa, tuan-tuan, ada 2-3 orang berjumpa dengan Rasulullah nak minta bantuan. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan sibuk, pemimpin negara kan, yang sibuk sikit, maka Rasulullah kata, "Kamu pergi ke rumah isteri-isteri aku, pergilah rumah isteri pertama, kedua, ketiga, sampai isteri yang ke-11.
maka ambillah apa sahaja yang ada dalam rumah untuk kegunaan kamu, bantuan kepada kamu. Maka depa ni pergi tuan-tuan rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi rumah isteri-isteri Nabi, jawapan mereka sama. Di dalam rumah kami tidak ada apa-apa harta sekalipun melainkan air kosong semata-mata. Allahu akbar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan dunia berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, apakah kaitan sedekah ni dengan akhirat? Ya, sedekah dan akhirat. Banyak lagi kisah tentang sedekah Nabi ni banyak. Siapa kita ringkas, waktu pun tak banyak tuan. Kita lihat apakah kaitan sedekah dengan akhirat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqah la tudhibu min ahliha an ahliha harul qubur." Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah ini adalah merupakan salah satu ibadah yang mana fungsi dia adalah menjauhkan, menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kubur ni tuan-tuan, semua orang wajib masuk. Pasti akan masuk tuan-tuan. Tak kira siapa pun, dia mesti akan berhadapan dengan kubur. Masuk dalam kubur, alam barzakh, ada 3 wajib sifat kubur ni. Yang pertama dia panas, yang kedua dia gelap, yang ketiga dia sempit. Ini kubur tuan-tuan. Maka ketiga-tiga sifat wajib yang ada pada kubur ni tuan-tuan, kita boleh atasi dengan beberapa amalan yang boleh kita lakukan. Nak jauh daripada kubur kita kepanasan, maka Rasulullah kata, bersedekahlah. Maka mana-mana sedekah yang diinfakkan oleh tangan kanannya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya, maka sedekah itulah yang akan menyejukkan tuannya di dalam kubur saat lagi. Tuan-tuan subhanallah. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Inna sadaqah sirrun tudfi'u ghadaba rabb." Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah ini juga merupakan satu amalan yang akan memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tuan-tuan, akhir zaman ni, dunia akhir zaman ni, satu perkataan sahaja pun boleh membuatkan Allah Ta'ala murka pada kita. Maka banyak maksiat dan juga kesalahan dosa besar yang kita lakukan kepada Allah. Kita tidak tahu yang mana satu yang Allah Ta'ala murka pada kita. Maka tuan-tuan, dengan sedekah inilah yang akan memadam segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat bagaimana sedekah Rasulullah. Mudah-mudahan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat bersama-sama kita beramal amalan sedekah. Kerana apa tuan-tuan? Di dalam syurga Allah tidak ada lagi apa-apa ibadah yang boleh kita lakukan, kerana syurga adalah tempat untuk kita bersenang-lenang dan berseronok. Hanya orang cerdik sahaja yang mengatakan syurga adalah tempat dia berseronok. Maka orang jahil sahaja yang menyebut dunia ini adalah tempat dia berseronok. Maka tuan-tuan muslim muslimat sekalian, di syurga tak ada lagi dah ibadah sedekah, ibadah puasa, ibadah solat, tak ada tuan-tuan. Maka di atas dunia inilah kita lakukan sedekah sebanyak mungkin, kerana antara amalan yang dibalas oleh Allah di atas dunia sebelum akhirat adalah ibadah sedekah. Antara maksiat yang dibalas di atas dunia sebelum akhirat adalah derhaka pada mak ayah. Maka berhati-hatilah dengan rahsia-rahsia dan juga sunnatullah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Saya mohon maaf di atas segala ketelanjuran, kekhilafan, terambil masa yang lebih dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini, dan kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.